Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Radia dan topik kali ini ialah penjarakan atau penjarakan, pembentukan kata nama dan kata kerja melalui pengimbuhan dalam morfologi bahasa Melayu. Berikut ialah senarai sumber dari internet dan bukan internet yang saya gunakan untuk menghasilkan slide dan juga video ini, dan saya perlu tekankan bahawa saya harus dan perlu serta wajib dan mesti mengucapkan berbanyak terima kasih kepada semua pengajar, pendidik, sarjana, pengkaji dan penulis yang saya rujuk dalam bidang linguistik. Dalam slide ini ada 3 perkataan yang diambil daripada Pusat Rujukan Persuratan Melayu. Pertama, jarah. Kedua, jarak. Ketiga, penjara. Dan ketiga-tiga perkataan ini ialah kata nama, dan fungsi ketiga-tiga perkataan ini ialah untuk menentukan sama ada ketiga-tiga perkataan ini boleh menjadi kata akar atau kata dasar dalam sesuatu perkataan yang melalui proses pengimbuhan. Dalam slide ini saya memperlihatkan satu lagi perkataan daripada Pusat Rujukan Persuratan Melayu, iaitu penjarakan, yang membawa maksud perbuatan menjarakkan, penjauhan, pemisahan dan perenggangan. Dan untuk membentuk perkataan penjarakan ini, morfem bebas jarak telah menjadi kata akar dan kata dasar untuk perkataan ini. Selain itu, perkataan ini juga mempunyai imbuhan apitan, pen, an, n huruf besar. Dan cara penulisan ini saya ikut tata bahasa Dewan. Jika kita melihat asmah dan juga beberapa sarjana lain mungkin bentuknya berbeza. Jadi bergantung kepada siapa yang kita ikuti. So dalam kes ini saya hanya mengikut tata bahasa Dewan. Dan kalau kita perhatikan, jarak ialah kata nama. Dan penjarakan ini juga ialah kata nama. So dalam kes ini kita boleh melihat fenomena derivasi berlaku. Kerana kata nama apabila diberikan imbuhan apitan kekal sebagai kata nama, yang membezakannya ialah makna. Okay? Maknanya telah berubah, iaitu daripada makna jarak yang menunjukkan ruang fizikal, ruang abstrak dan sebagainya, boleh rujuk balik kepada Pusat Rujukan Persuratan Melayu tentang jarak. Berbeza maknanya dengan yang ini kerana dia ada perkataan yang ni, perbuatan. Okay, perbuatan menjarakkan, perbuatan merenggangkan, perbuatan dan sebagainya lah. Okay, dan kalau kita lihat menggunakan representasi rajah pohon, dalam kes ini saya yang ada SD ni struktur dalam, saya meminjam rajah pohon mengikut nahu generatif. Dan dalam kes ini kita boleh nampak ada morfem terikat, pen, an diletakkan. Dan ini ialah, bahagian ini ialah kata akar atau kata dasar. Dan bentuk ini akan berubah, okay, morfem terikat berubah kepada n huruf besarnya bertukar daripada n huruf besar menjadi n huruf kecil apabila kita realisasikan dalam bentuk penulisan. Dan untuk yang SD ni mungkin sukar sedikit untuk kita lihat, terutamanya untuk pelajar sekolah menengah dan sebagainya. Maka kita boleh menggunakan kaedah nombor 2 ini dengan menunjukkan bahawa ada apitan yang ada imbuhan yang pertama pen dan juga imbuhan kedua yang mengapit perkataan jarak. Jadi hasilnya ialah PEN huruf kecil, ada imbuhan lagi satu, dan tengah-tengahnya ada kata akar atau kata dasar jarak. Daripada apa yang kita perhatikan dalam slide sebelum ini, kita akan lihat bahawa kita boleh menghasilkan satu rumus, dan dalam konteks ini saya menggunakan rumus morfografimik yang telah dipermudahkan agar kita lebih senang. Dan kalau kita belajar betul-betul tentang cara menulis rumus dengan lebih terperinci dan lebih teoritis, caranya akan ada banyak kelainan, bukan sedikit. So dalam konteks ini kita akan perhatikan bahawa bagaimana penjarakan terbentuk dengan menggabungkan kata akar jarak dan imbuhan apitan pen, an. So dari apa yang rumus ini tunjukkan ialah bahawa daripada ini tiada sesuatu,
tidak ada apa-apa sebelum perkataan jarak itu atau selepas perkataan jarak, kita letakkan imbuhan apitan pen an, okay, dan kita letakkan di hadapan dan juga di belakang, pen di hadapan, dan kemudian maka perkataan penjarakan terbentuk, tetapi ini masih tidak menyelesaikan bahagian n huruf besar. So kita akan meletakkan rumus ini daripada n huruf pen dengan n huruf besar bertukar menjadi pen dengan huruf kecil, n huruf kecil apabila ada perkataan yang dimulakan dengan huruf J seperti jarak. Dan dalam konteks ini kita perhatikan bahawa K-nya hanya satu, bukan yang ini yang menunjukkan ada dua K. So ejaan yang sepatutnya ialah penjarakan dengan satu K sahaja. Jika tadi kita hanya melihat penjarakan sebagai kata nama dalam konteks penjarakan sosial, penjarakan ruang, penjarakan orang dan sebagainya. Dalam kes ini, kalau kita melihat kepada berita yang diterbitkan di berita harian, kita perhatikan Duterte ancam penjarakan pembangkang. So, dalam konteks ini, penjarakan itu merupakan kata kerja. Dan bagaimanakah penjarakan ini terbentuk? Penjarakan ini terbentuk dengan adanya morfem bebas penjara dan juga kata akar atau kata dasar penjara. Dan selain itu, terdapat juga morfem terikat yang terbentuk daripada imbuhan akhiran kan. Dan kedua-dua morfem terikat ini apabila digabungkan dengan morfem bebas akan menghasilkan kata kerja penjarakan. Dan dalam konteks ini kita akan perhatikan bahawa penjara itu kata akarnya ialah kita golongkan dalam kata akar, dalam golongan kata nama. Tetapi apabila penjara dan kan itu bergabung, kita akan perhatikan bahawa yang terbentuk ialah penjarakan yang kita golongkan ke dalam golongan kata kerja. So ini apabila golongan kata itu berubah, derivasi berlaku. Untuk menghasilkan rumus morfografemik yang dipermudahkan untuk penjarakan ini, kita akan perhatikan bahawa daripada tiada imbuhan, kemudian kita berikan imbuhan akhiran kan yang diletakkan di akhir perkataan ataupun selepas perkataan penjara. Dan dalam konteks ini juga, penjarakan itu hanya ada satu K sahaja, bukan dua K. Dan kita boleh bandingkan sebenarnya macam dalam slide yang sebelum ini dengan perkataan dipenjarakan. Kita tak akan kata dipenjarakan, tetapi dipenjarakan. Dan bila kita kata dipenjarakan, K-nya kekal satu. Begitulah juga dengan penjara ini. Raja pohon ataupun cara pembentukan yang diwakili oleh raja pohon yang ada dalam slide ini kesemuanya salah. Pertamanya ialah kita tidak ada imbuhan apitan pen kan. Keduanya kita juga tidak ada imbuhan 2KAN. Dan dalam konteks penjarakan ini memanglah bukan perkataan dalam bahasa Melayu. Dan dalam konteks ini, kita katakan contohnya saya nak menghasilkan jarakkan dahulu. Okay, kita nak menghasilkan jarakkan dahulu. Kemudian selepas itu barulah kita nak masukkan imbuhan pen bagi menunjukkan penjarakan itu. Dalam konteks morfologi, ini ada morfologi bahasa Melayu. Sekali lagi, perkara ini tidak mungkin boleh berlaku kerana pen ini biasanya menunjukkan sesuatu atau seseorang yang melakukan perbuatan yang dijelaskan oleh kata akar, bukan dijelaskan oleh kata dasar. Jadi kita kena tengok sama ada dia melakukan kata akar atau kata dasar. Jadi dalam kes ini semua rajah ini salah. Dalam slide ini saya keluarkan kembali perkataan jara atau jara dengan penjara dengan melabelkannya sebagai G1 dan G3. Dan tujuan saya mengeluarkan perkataan ini balik ialah untuk
memberi peluang kepada anda semua berfikir, adakah perkataan penjara itu terhasil daripada gabungan morfem bebas jarah dan morfem terikat PEN, dan fikirkan atau sebenarnya ini tidak boleh untuk perkataan penjara. Dalam konteks sebutan baku seperti saya dan mereka, kita akan perhatikan bahawa penjarakan yang digolong ke dalam golongan kata nama dan penjarakan yang digolongkan ke dalam golongan kata kerja memperlihatkan hubungan makna homograf kerana perkataannya dieja sama, yang berbeza ialah sebutannya. Satu ialah penjarakan dan satu lagi ialah penjarakan. Jika dalam konteks sebutan baku A seperti saya, mereka, penjarakan itu boleh digolongkan ke dalam kedua-dua kata nama dan kata kerja, dan pertalian yang diperlihatkan ialah pertalian makna homonim kerana ejaan dan sebutannya sama, yang berbezanya ialah makna. Contohnya penjarakan untuk kata nama, penjarakan orang itu dalam konteks ayatnya, penjarakan pesalah itu. Sebutannya kekal, sama, tidak ada perbezaan. Ini digolongkan sebagai homonim. Oleh itu, boleh kita rumuskan bahawa PENJARAKAN ini kita boleh golongkan kepada sama ada kata nama atau kata kerja dengan melihat apakah kata akar atau kata dasar yang digunakan untuk membentuk perkataan ini, dan apakah juga imbuhan yang kita gunakan. Adakah kata akar dan kata dasarnya penjara atau jarak? Adakah imbuhannya apitan pen-an atau akhiran an? Dan pada masa yang sama, disebabkan oleh perbezaan dialek, dan paling mudah sekali ialah sama ada kita menggunakan sebutan baku A atau sebutan baku E, kita boleh lihat sama ada penjarakan atau penjarakan itu boleh kita lihat sama ada ia mempunyai hubungan homograf atau homonim. Dan perlu saya tegaskan, apa yang saya kongsikan di sini mungkin ada yang salah dan mungkin ada, bukan mungkin, pastinya ada perbezaan dengan tokoh-tokoh dan sarjana-sarjana serta pendidik dalam morfologi bahasa Melayu. Jadi terpulang pada anda untuk melihat apakah yang sebenarnya berlaku dalam perkataan penjarakan itu atau penjarakan, dan tugas anda lah untuk mencari proses yang sebenarnya dan tentang apa yang berlaku dan menentukan sama ada apa yang saya nyatakan ini betul atau salah. Dan akhir sekali, terima kasih kepada semua pengajar saya, pendidik saya dan semua pembaca slide dan juga pendengar serta penonton video ini. Terima kasih semua.